Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, insyaAllah hari ini kita masuk pada tajuk Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pagi ni kita masuk tajuk yang baru yang disebut sifat mausuf. Ya, sifatun wa mausufun. Ya. Untuk bab berikut, perhatikan contoh-contoh di bawah ini. Jadi sifat mausuf kita tengok apa dia sifat mausuf. Kita dah belajar mubtada khabar, kita dah belajar jar wa majrur. Jar wa majrur dah belajar kan? Kita dah belajar dalam bentuk isim bertemu isim ya. Yang dalam bentuk pertama dulu kita dah belajar jar wa majrur, kita dah belajar kan? Ulang balik semula jar wa majrur yang dalam bentuk isim ya. Pagi ni kita belajar yang kita ulang balik dalam bentuk isim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang kita dah belajar dulu, kita dah belajar harfu jar. Ya, harfu jar. Harfu jarrin. Okey, dulu kita dah belajar harfu jarrin berapa kalimah? Ada berapa huruf? Harfu jarrin ada berapa huruf yang kita dah belajar hari tu? Tak ingat. Harfu jarrin yang kita belajar itu di antaranya, ini di antara ya, peringkat basic di antaranya harfu jarrin ialah min. Ya, min. Lagi ala. Li. Ya, lagi fi. Li. Bi. Lagi li, lagi ka, lagi bi, lagi ila. Ka Dah ada tu. Lagi wahid, isnan, salasa, arba, khamsa, sitta, sab'a. Lagi ada lagi ni. Min, ala, fi, li, ka, bi, ila. Lagi an. Di antaranya ni lah kan. Okey, semua lepas harfu jarrin ni dia bertemu dengan fi'il ke bertemu dengan isim? Bertemu dengan fi'il ke bertemu dengan isim? Isim. Ingat, bila kita baca Al-Quran, sebab nawaitu kita pagi ni kita belajar bahasa Arab semata-mata kita nak faham Al-Quran. Jadi bila ada harfu jarrin ini, selepas daripada harfu jarrin ini, dia akan bertemu dengan kalimah isim. Dia akan bertemu dengan kalimah isim. Contoh, kita ambil satu kalimah daripada harfu jarrin, min. Apa makna min? dari. Apa maksud min? Dari. Daripada. Contoh, kita ambil setiap sesuatu daripada siapa? Isim. Daripada Allah. Daripada siapa? Allah. Daripada Allah. Nampak? Ini min. Ni asal ni min. Bertukar jadi nun dan nun baris atas sebab dia bertemu dengan alif hamzah wasal. Bila setiap kalimah yang sukun, bila nak bertemu dengan alif hamzah wasal, dia mestilah dibariskan. Dia mesti dibariskan. Kalau tak dibariskan, akhirnya kita akan baca min baris bawah, nun sukun bertemu dengan Allah. Allah ni kita tahu. Lepas Allah kalimahnya huruf terakhir mesti jar, mesti kasrah. Ya, kenapa? Sebab ini min harfu jar, ini mesti jadi majrur. Majrur bil kasrah kerana Allah ni isim mufrad. Akhirnya kita akan baca macam mana? Millah. Betul tak? Millah. Ya? Tapi tak boleh nak baca dengan kalimah millah sebab nun ni ada. Bila nun ni wujud, kita kena bunyikan nun. Jadi kalau nun ni sukun, dia tak boleh bunyi. Jadi mil. Dia jadi millah. Dia tak boleh jadi millah. Sebab nun ni berbaris, nun ni sukun, kita kena bariskan. Setiap kalimah yang bertemu dengan alif hamzatul wasli, maka hendaklah sebelumnya dibariskan. Jadi, bagaimana cara nak membariskannya? Tengok mim ni kasrah, maka dia akan naik jadi baris atas. Nampak? Ya, jadi baris atas. Jadi, kita wasalkan dia jadi minallahi. Jadi min ni disebut harfu jarrin, Allah ni disebut majrur bil kasrah. Ya, min ni berbaris atas nun ini kerana bila kita wasalkan. Bila kita wasal, kita sambung nun ini mesti dibariskan.
Ya, dan baris fathah kerana sebelum fathah dia kasrah. So ingat selalu dia songsa. Jadi minallahi, min harfu jar. Ini kita sebut harfu jarin. Harfu jarin. Yang ni kita sebut majrur. Ini kita sebut majrur. Majrur bil kasrah. Kenapa majrur bil kasrah? Ya, sebab ini harfu jar, lepas harfu jar dia mesti majrur, dan ini majrur bil kasrah kerana Allah ini isim mufrad. Okey, ini bukti selepas huruf jar mesti bertemu dengan kalimah isim. Ya. Okey, minallah daripada Allah. Ya, ala. Contoh, ya, kalau ambil kalimah Allah pula, kita ambil contoh kalimah Allah. Ya, lepas Allah, ala ni harfu jarrin, huruf jar. Lepas Allah, ala ni mesti kalimah isim. Ya, contoh kita ambil ala rasulih. Ya, ala. Buat salin elok-elok, nanti jumpa Al-Quran dah jelas dah. Ya, dah jelas. Bila jumpa harfu jar, lepasnya mesti kalimah isim. Okay, kita ambil contoh yang kedua. Ala. Lepas ala mesti kalimah isim. Ambil kalimah. Okay. Ala, mana ada? Mana ada? Atas, ke atas, di atas. Ya. Ala rasul. Ala rasulin. Ke atas rasul. Nampak? Ada tanda apa ni? Tanwin. Ada tanda tanwin. Tanwin ni tanda kalimah isim. Ya. Ni tanda isim ni. Nampak ni? Ya. Ala rasulin, ke atas rasul. Okey, fi pula. Ya, contoh ambil fi. Ni nak bukti lepas tu mesti huruf jar. Fi. Ambil fi. Fi Rasulillah. Fil Quran. Ambil yang boleh dekatkan kita dengan Allah. Fil Quran. Ni apa? Fil Qurani. Ya, di dalam Al-Quran. Fil Qurani, di dalam Al-Quran. Mana tanda isim kat sini? Alif lam. Alif lam. Ya, alif lam. Ini kasrah. Ya, fil Quran, di dalam Al-Quran ini. Okey, li. Li pula. Cuba buat contoh li. Lepas li, mesti kalimah isim. Mesti kalimah isim. Li apa? Paling senang? Lillah. Paling mudah. Lillah. Lillah. Okay. Ni ada dua kalimah ni. Kalimah pertama li, kalimah kedua Allah. Ya, bila disambung hazaf alif hamzah wasal, ya, lam masuk pada lam, letak je baris bawah. Jadilah macam ni. Lillahi, kerana Allah. Kita solat macam mana kita doa, kita niat usolli fardhu subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Nah, ni dua kalimah. Kerana Allah. Okey, Kak. Kak ni seperti. Buat contoh Kak, seperti apa? Kal. Kak apa? Dalam Quran ada kal asad, kal an'am, ada kal syajarah, ada. Dalam Quran ada kal an'am. Ada kal an'am. Kal binatang. Seperti apa tu? Binatang. Tahu pun, takut nak sebut ya. Kal an'ami, seperti binatang. Nampak ni baris bawah ni, seperti binatang ternakan. Na'udzubillah min zalik. Ya, tu dalam surah ni, dalam Quran ni. Okey, lepas tu kalimah apa lagi? Bi, senang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kan? Macam mana? Nampak? Bismillah. Nampak? Bi, mi. Nampak di baris bawah. Setiap yang baris bawah itu adalah kalimah isim dengan nama. Bismi dengan nama. Ila. Ayat ila. Dan masjid. Ni
kat rumah kata ila siratim mustaqim dia kata. Ya, ila. Apa maksud ila? Nampak ni tin ni. Ila siratim. Ni nampak ni tanwin baris bawah ni. Ini tanda kalimah isim. Ila sirat Isim. ke jalan. Ke jalan. Siratim mustaqim ke jalan yang lurus. Al-akhir an. Lurus. An. Buat ayat an. Satu. An Abi Hurairah. An Abi Hurairah. Nampak? An plus ani Abi. Nampak? Kenapa dia turun baris bawah? Sebab ni lah huruf jar. Sebab huruf jar. Ini di antara yang kita mesti ingat. Dia bolehlah tu mana-mana yang lepas an di kalimah isim, lepas tu baris bawah. Okey. Ini yang kita kena ingat, lepas harfu jar mesti kalimah isim. Ya, lepas Isim. kalimah harfu jar, lepas huruf jar mesti bertemu dengan kalimah isim. Isim itu mesti majrur. Okey, ada berapa tanda majrur? Ya, ada, ingat harfu jar lepasnya mesti kalimah isim. Okey. Nak tanya, kalau majrur ada berapa tanda majrur? Ada berapa tanda majrur? Cepat, jangan lambat-lambat. Ada berapa tanda majrur? Tadi dah tak nampak yang pertama tanda majrur bil kasrah kan? Tanda majrur bil kasrah. Contoh ambil satu kalimah huruf jar min. Ya, min. Ya ni, nampak ni tanda majrur dia. Minal muslimi. Ini majrur untuk isim mufrad. Untuk dua orang Muslimina. minal Muslimina. muslimina. Muslimin. Ingat kalau dua dengan tanda apa? Ya, nun. Yang huruf apa? Ingat, bila untuk bilangan musanna mesti guna ya huruf lin. Buat note dekat buku tu. Ya, bila untuk bilangan dua mesti guna ya huruf lin. Mesti guna ya huruf apa? Buat nota kaki. Ya, untuk bilangan dua mesti guna ya huruf lin. Yang sebelumnya mesti baris atas. Ya harfulin. Tulis situ. Tulis. Ya harfulin untuk bilangan musanna. Musanna artinya dua. Jadi tanda majrur untuk bilangan dua dengan huruf apa? Ya. Ya, yang huruf apa? Ya, ada yang huruf mad, ada yang huruf lin. Huruf lin. Ya. Okey, seterusnya untuk bilangan ramai. Wow. Huruf apa? Muslimuna. Jangan merepek-repek muslimuna. Sorry, minal muslim. Ya. Minal muslimina. Ya. Minal muslimina. Maaf saya cakap tadi macam tak baik. Ya, merepek-repek tak apa. Mohon minta maaf ya. Okey, sekarang tengok tanda betul-betul. Mudah-mudahan saya keras sikit tu ingat. Kan? Kalau lembut sangat kadang tak ingat kan? Okey, tengok. Bila isim mufrad dengan kasrah. Ini bil kasrah. Ini tanda majrur dia. Untuk isim mufrad, ya, sebelumnya huruf jar, ni majrur. Majrur dengan apa? Majrur bil kasrah. Majrur bil kasrah. Limaza majrur bil kasrah? Kenapa majrur dengan baris bawah? Jawapannya li'annahu, kerana ianya isim mufrad. Kerana isim apa? Isim mufrad. Sendiri. Ini majrur bil kasrah untuk isim mufrad. Ini majrur bil ya. Ya huruf apa? Ya huruf lin. Limaza? Kenapa majrur dengan ya huruf lin? Sebab isim musanna. Dia musanna.
Ya, tulis musanna, nak tulis Melayu ke, nak tulis Arab ke, tulislah. Yang penting faham. Ya, ini untuk musanna. Mana musanna? Bilangan 2. Bilangan 2. Ini berapa orang muslim ni? 2 orang. Minal muslimin. Daripada 2 orang muslim. Ya, daripada 2 orang muslim. Okey. Okey, ini ya juga. Cuba tengok. Ni ya huruf apa? Liyadin. Liyamat. Mat. Huruf mat. Tulis dekat sini. Not. Ya huruf mat. Ya, kenapa ya huruf mat? Sebab huruf Sebab- sebelum baris bawah. Sebab jamak muzakkar salim. Tulis terang-terang. Dia guna Betul. ya huruf mat untuk jamak muzakkar salim. Okey, jamak al-muzakkar salim. Boleh buat nota kaki. Kalau tak ingat. Ya. Jadi ingat, ni berapa tanda untuk majrur ni? 3. 3. Ini untuk muzakkar. Ini untuk muzakkar. Untuk muannas? Untuk muannas? Minal Kalau muslimati. 2 orang muslimah sama juga. Minal muslimati. Untuk 2 orang minal muslimataini. Untuk jamak minal muslimatin. Sama juga ya. Sama juga. Cumanya kalau jamak muannas salim, dia guna tanwin. Ya, tengok. Dia guna kasrah. Ya, ini untuk perempuannya. Minal muslimati. Sama, dia tak guna ya. Ini untuk jamak muannas salim. Minal muslimati. Daripada para muslimah. Untuk dia punya mufrad dan musanna dia sama. Cuma bezanya dia ada tamarbutah. Okey, tamarbutah. Okey, siapa saya tuliskan dah. Kalau untuk perempuan, dia tambah di hujung dengan tamarbutah. Ya, seorang minal muslimati. Ya, minal muslimati. Mana tanda perempuan? Tamarbutah ni ya. Jadi ini dengan kasrah. Kenapa? Sebab isi mufrad. Untuk 2 orang minal muslimatai, ya, minal muslimatai ni. Ya, ini mesti tak. Ini minal muslimatai ini. Ini untuk 2 orang perempuan. Untuk jamak dia guna jamak muannas salim. Minal muslimati. Minal muslimati. Okey, ini yang berlaku apabila sebelumnya ada huruf jar, kalimah selepas huruf jar mesti bertemu dengan kalimah isim dan kalimah isim itu mesti majrur. Okey, ada berapa tanda majrur? Ada berapa tanda majrur? Dengan kasrah. Dengan ya huruf lin. Dengan ya huruf mad. Dan untuk jamak muzakkar muannas salim dan satu lagi jamak taksir, kesemuanya menggunakan kasrah. Ya, kesemuanya menggunakan menggunakan kasrah. Contoh jamak taksir walaupun belum belajar saya sempurnakan untuk kesemua sekali. Ya, ini dalam bentuk mufrad. Ambil satu lagi untuk jamak taksir. Ya, apabila kita jumpa ada kalimah huruf jar kemudian bertemu dengan jamak taksir, dia akan juga dengan kasrah. Ya, contoh contoh minal masa jidi. Minal masa jidi. Sebenarnya ini jamak taksir yang disebut mamnu minas sarfi. Tapi kalau dia ada alif lam, dia boleh turun baris bawah. Okey? Ya, ataupun kita guna
dalam bentuk yang manusia. Kalau manusia, kita guna kalimah contoh daripada pelajar-pelajar. Ya, dia guna jamak taksir. Pelajar-pelajar sekolah menengah atau universiti, minat. Okey. Ni ba ya. Baris bawah. Minat tullabi. Minat tullabi. Ni daripada pelajar-pelajar. Jadi apa yang kita nak belajar pada pagi ni? Kita dah belajar tanda majrur. Ada berapa tanda majrur? Pertama, tanda majrur dengan kasrah. Tanda majrur dengan kasrah. Mana kasrah? Baris bawah. Bawah. Kasratun artinya baris bawah. Jadi baris bawah ni untuk isi mufrad, tulis. Untuk isi mufrad. Kalau saya laju bagi tahu ya. Pertama untuk isi mufrad, yang kedua untuk jamak muannas salim. Jamak salim, kalau tak boleh tulis jami, tulis jerumi. Jamak muannas salim. Yang ketiga yang terima baris bawah ialah untuk jamak taksir. Jamak apa? taksir. Taksir. Jamak taksir. Okey, nah tulis. Yang berbaris bawah ada 3. Majrur dengan baris bawah ada 3. Pertama isim mufrad. Pertama isim mufrad, kedua jamak muannas salim, ketiga jamak taksir. Jamak taksir, salah spelling ni. Tanya kat sini. Tanya kat sini. Taksir. Salah ni. Okey, betul kan? Jamak taksir. Jadi yang berbaris bawah ada berapa? 3. Apa dia? Ni yang pertama. Ni yang pertama ni. Tandakan betul contoh. Yang pertama ni dia. Yang pertama ialah isim mufrad. Ni baris bawah. Yang kedua jamak muannas salim. Ni dia. Yang ketiga jamak taksir. Buat contoh betul-betul dekat buku tu. Jadi untuk yang majrur bil kasrah, untuk majrur bil kasrah, yang pertama isim mufrad. Buat contoh minal muslimah ataupun minal muslimin. Tadi yang pertama minal muslimin kan? Ya. Pertama tadi minal muslimin. Minal muslimin. Ini untuk muzakkar. Ni yang pertama. Minal muslimin, ni dia. Untuk muannas, minal muslimati. Dua-dua dengan kasrah. Ni pula yang kedua dia kata jamak muannas salim. Tengok, minal muslimati. Nampak ni kasrah kan? Yang ketiga, yang kasrah dengan berbaris bawah. Apa dia? Jamak taksir. Minat tullabi. Jadi at-tullab ni adalah jamak taksir daripada talibun. Kalau talibun seorang pelajar, kalau tullab pelajar. Okey, pelajar. Universiti punya. Sekolah menengah, universiti guna pelajar. Kalau sekolah rendah tak boleh guna ni. Sekolah rendah tilmiz. Ini untuk sekolah menengah tullab. Okey, boleh? Kali lagi saya tanya. Majrur bil kasrah ada berapa bahagian? 3. 3. Apa dia? Apa dia? Isim mufrad. Untuk muzakkar dan muannas. Kemudian jamak muannas salim.
Kemudian yang ketiga jamak taksir. Dah dapat semua? Dapat semua tak? Ada tak yang tak dapat? Dan yang tak faham? Ada tak yang tak dapat dan tak faham? Maknanya semua yang ikut kelas ni semua faham? Faham betul ni? Ustazah, bagaimana dengan jamak muzakkar salim? Ini jamak muzakkar salim dengan sekejap lagi saya terang ni. Ni ambil dulu yang berbaris bawah dengan kasrah. Ambil dulu yang berbaris bawah dengan kasrah. Kasrah. Ya. Jadi yang berbaris bawah dengan kasrah ni ialah isim mufrad untuk muzakkar, isim mufrad untuk muannas, kemudian jamak muannas salim, kemudian jamak taksir. Catatan macam tu? Okey, yang kedua. Okay, sekarang kita tengok majrur dengan huruf ya. Ya huruf apa? Ya huruf lin. Majrur dengan ya huruf lin. Okey, tengok majrur dengan ya huruf lin iaitu tadi kita dah buat minal muslimaini. Minal muslimaini. Ini majrur dengan apa? Ya kan? Ini majrur dengan ya. Kenapa majrur dengan ya? Untuk musanna. Minal muslimin. Daripada dua orang lelaki. Kalau perempuan? Mati. Minal muslimatai. Minal musli. Ni. Mana pula? Minal muslimataini. Nampak tak? Dia guna juga dengan ya huruf lin. Ya, tanda betul-betul. Sebab kita ni orang meninggal banyak, kita masih lagi tak jelas dengan Quran. Takut kita kan tak jelas lagi dengan Al-Quran. Ni nampak ya. Ini untuk muzakkar. Ini ya juga. Tapi ini ya untuk muannas. Minal muslimaini. Ini dua orang lelaki muslim. Ini minal muslimataini. Ini daripada dua orang muslimah. Dua orang perempuan Islam. Jadi kedua-duanya menggunakan yang sama. Apa dia? Majrur bil ya huruf lin. Ya, majrur bil ya harfu lin. Ya, majrur bil ya harfu lin. Boleh? Majrur dengan ya huruf apa? Ya huruf lin. Sama ada muzakkar atau muannas, kedua-duanya sama. Ini untuk bilangan berapa? 2. Okey. Sekarang tadi yang tanya dengan saya bagaimana untuk jamak muzakkar salim. Okey, sekarang kita pergi kepada jamak muzakkar salim. Jadi secara tak langsung pagi ni awak dah belajar jamak. Walaupun belum masuk tajuk jamak, pagi ni awak dapat bentuk jamak. Okey, ni jamak muzakkar salim. Minal muslimina. Minal muslimina. Okey, cuba tengok elok-elok. Yang ni yang huruf apa ni? Ni yang huruf apa ni? Yang huruf mad. Yang ni yang huruf apa? Lin. Jadi sebelum dalam Quran kita belajar ada yang huruf lin, ada yang huruf mad. Padam pula dia. Hilang pula dia, tak apa. Nanti saya tulis dulu ya, jangan nangis. Ya, okey saya tulis balik. Okey, saya tulis balik.
Yang bertanya dengan jamak muzakkar salim tadi. Okey, ini ya huruf mat sebelumnya mesti baris bawah. Kemudian lepas ya huruf mat, nunnya mesti baris atas fathah. Yang awal sama. Minal musdi ini sama. Ya, ini sama. Di ujungnya berubah sebab ini jamak muzakkar salim pada kedudukan majrur. Jamak muzakkar salim pada kedudukan majrur. Tulis sendiri. Minal muslimin, daripada orang-orang Islam. Ya, daripada orang-orang muslim, daripada orang-orang Islam. Jadi tanda majrurnya dengan ya. Tanda majrur dengan apa? Ya. Ya, yang huruf apa tu? Ya, huruf mat. Jadi tolong buat catatan dengan jelas. Ya, bila yang huruf lin untuk bilangan musanna. Bilangan apa? Musanna. Untuk ya huruf mat adalah untuk jamak muzakkar salim. Tulis betul-betul. Bila ya huruf lin buat catatan sendiri. Ya huruf lin untuk musanna. Musanna. Masuk musanna bilangan dua. Yang ni ya huruf mat. Ya huruf mat untuk apa? Jamak muzakkar salim. Tulis jamak. Muzakkar. Salim. Tenanglah, tak payahlah tulis panjang-panjang lambat. Jamak muzakkar salim. Ini musanna, tulis bilangan dua. Okey, ni pun sama, dua. Tapi sebelumnya ada huruf ta. Ta ni tanda perempuan. Ta ni untuk tunjuk perempuan. Tak ada ta tunjuk lelaki. Al-muslimaini, dua orang lelaki. Al-muslimataini, tunjuk dua orang perempuan. Kedua-duanya ini adalah majrur bil ya huruflin kerana bilangan musanna. Ini minal muslimina. Ini adalah jamak. Jamak apa? Jamak muzakkar salim pada kedudukan majrur. Okey, jelas? Jelas tidak? Okey, saya buka pertanyaan. Kalau ada pertanyaan untuk selepas huruf jar mesti kalimah isim dan selepasnya mesti majrur. Okey, ada berapa tanda majrur? Kita dah belajar tanda majrur ada 4. Okey, majrur dengan kasrah. Majrur dengan kasrah ada 3, iaitu isim mufrad dan jamak muannas salim dan jamak taksir. Jamak taksir. Jamak taksir. Untuk dengan ya huruf lin 2, iaitu untuk muzakkar dan juga muannas. Kemudian 1 untuk jamak muzakkar salim. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jelas ke tidak? Jelas. Jelas. Kita semua jelas? Okey, yang jauh dari Singapura, Tuan Haji Saifuddin ke Sarifuddin. Okey, jelas atau tidak pagi ni Tuan Haji? Jelas Ustazah, terima kasih. Sama-sama. Okey, lepas ni kalau nampak ada huruf jar, lepas huruf jar mesti bertemu dengan kalimah fi'il ke kalimah isim? Isim. Oh, ramainya Tuan Haji Sarifuddin. Ya, bertemu dengan kalimah fi'il ke kalimah isim? Tuan Haji, kalimah fi'il ke kalimah isim? Kalimah isim Ustazah. Okey. Majrur ke marfu ke mansub?
Majrur. Okey, majrur. Nanti kita belajar apa itu marfu, apa itu mansub, apa itu majrur. Okey, pagi ni kita belajar majrur. Bila disebut majrur mesti dengan baris bawah, mesti dengan yang huruf din, mesti dengan yang huruf mat. Mat. Alhamdulillah. Kalau tidak percaya, carilah di dalam Al-Quran. Carilah di dalam Al-Quran. Betul atau tidak? Okey, betul atau tidak? Okey. Cuba kita praktis pagi ni, kita cari di dalam Al-Quran untuk mensahihkan lagi. Betul atau tidak yang kita baca ke semua lepas huruf jar mesti bertemu dengan isim. Okey. Huruf jar dalam Al-Quran. Okey, alhamdulillah. Tak payah tengok Quran ya, tengok dekat sini, tengok dekat skrin setiap daripada yang hadir, tengok skrin handphone. Sekarang kita tengok. Manansakh min huruf apa tadi kita belajar? Huruf jar. Lepas huruf jar kalimah isim. Nampak? Ayatin. Mana tanda isim? Boleh buka tu nak, sebab saya nak tanya kena jawab. Nampak tak ayatin? Mana tanda isim ni? Kasrah. Tanwin kasrah. Majrur dengan apa ni? Tanwin kasrah. Oh, majrur dengan apa tu? Majrur dengan tanwin kasrah. Dengan min. Okey, nampak ni, nampak ayatin ni, nampak tak? Nampak. Okey, ini dia kasrah dengan apa ni? Ini majrur dengan apa? Majrur dengan tanwin kasrah sebab isi mufrad. Okey, ni. Lepas tu kita tengok lagi. Aunun sihanati bi khairin. Khairin ni dua kalimah. Bi, nampak ni? Ini huruf jar. Tadi kita sebut bismillah. Khairin, nampak bi ni dengan khairin. Ya, yang lebih baik, dengan yang lebih baik. Nampak? Ni nampak tanwin, ni tanwin kasrah ni. Nampak tanwin kasrah. Kita belajar hari ni. Kita buktikan di dalam Al-Quran. Sambung lagi kita cari. Ni tak. Ya. Okey, ni mesti ni pun sama tapi saya tak ambil sebab itu isim dhamir. Alam ta'lam annallaha ala. Tadi kita ada sebut ala kan? Ala. Ya. Okey, ala kulli. Nampak kulli ni? Nampak. Nampak. Majrur dengan kasrah. Okey, ini huruf jar, ini majrur bil kasrah. Untuk isim mufrad. Okey, ya, bagus. Ya. Lam lakumul samawati. Allah lahu. Nampak min. Min tadi kita belajar, min harfu jar, majrur bil kasrah. Ya, selain daripada Allah. Lagi ada min lagi huruf jar, wadiin. Nampak ni wadiin, nampak ni? Majrur lagi, majrur bil kasrah. Ala nasir. Hari lagi. Banyaknya. Ini saya tak nak ajar sebab ni min qablu sebab dia tak jadi mudhaf. Ya, yang ni tak nak tak belajar tinggalkan. Wa ma yatabaddalil kufra bil iman. Ni nampak ni bi? Nampak. Al imani majrur bil kasrah. Majrur bil kasrah dengan keimanan. Wadda katsirun min ahli. Nampak? Min ahli. Min huruf jar, ahli majrur. Ya. Kasrah. Yaruddunakum min ba'di. Nampak? Min ba'di. Okey, min huruf jar, ba'di majrur bil kasrah. Min indi lagi, nampak ni daripada sisi. Nampak? Daripada sisi. Okey, lagi min ba'di. Banyaknya. Okey, kita cari. Amri. Lagi innallaha ala kulli. Luar lagi ni.
Ya, sesungguhnya Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Okey? Bila kita nak tadabbur, tengok macam mana nak cara tadabbur. Ini dalil Allah bersifat dengan kudrah. Ini dalil Allah bersifat dengan kudrah. Kalau ditanya mana dalil naqli Allah bersifat dengan kudrah, ambil contoh ayat ini. Innallaha, sesungguhnya Allah. Ayat ini ayat penegasan. Inna harfu taukid wa nasr. Ini kalimat Allah. Allah ini isim inna. Sesungguhnya Allah. Mana pergi? Nak pergi mana? Pergi ni qadirun. Qadirun ini adalah khabar kepada kalimat isim inna. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa. Ini khabar inna sebab itu dia marfu'. Ya, sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas. Kita belajar harfu jar, atas. Kulli, setiap ataupun segala, syai'in, sesuatu. Ni ala kulli syai'in, ada harfu jar. Lepas harfu jar mesti isim. Kulli, ni majrur bil kasrah. Okay? Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Okey, alhamdulillah. Okey, sambung lagi. Ini tak ada harfu jar, dia tinggal wa ma tuqaddimu li. Kita ada belajar tadi li, lillahi, li kan? Nampak ni huruf jar, anfusi majrur, nampak masrur bil kasrah. Ya, ini anfus. Ya, ini majrur bil kasrah ni. Ni apa dia ni? Ini jamak taksir ni. Anfus ni jamak taksir. Ya, diri, jiwa. Ya, di anfusi. Ya, ni baris bawah ni. Di satu kalimah. Anfusi kalimah kedua. Kum kalimah ketiga. Di anfusikum. Ya, untuk, bagi. Ni apa lagi dia cakap? Boleh, bagi, boleh, untuk, boleh. Anfusi, diri, di jamak taksir. Kalau satu diri, nafsun. Kalau satu diri, nafsun, jamaknya jamak taksir, anfusu. Kenapa di baris bawah? Sebab ada huruf jar. Ya, untuk diri-diri kamu sendiri. Okey, untuk diri kamu sendiri. Min khairin, min harfu jar, khairin majrur bikasrah. Ya, ni kita belajar. Majrur. Okey, ini indah zarah. Ma bi huruf jar. Ma ni ini dalam bentuk isim mausul. Kita tinggal, kita cari dalam bentuk yang isim zahir. Ya, ini huruf jar ni, tapi ma ni isim mausul. Ya, lagi kita cari. Kalau saya lagi bagi tahu ya. Ni fi, nampak? Tadi kita ada sebut fi kan? Ni pun ada fi, nampak? Fi kharabi. Nampak? Fi huruf jar. Kharabi majrur. Ni kalimah yang kedua. Ya, fi kharabi. Fi huruf jar. Kharabi majrur. Dan jadi mudhaf. Ada di mudhafun ilahi, pembelajar lagi. Okay, sekarang tengok fi. Okay, hari ni kita belajar lagi yang Allah ajar. Ni fi huruf jar. Ad-dunya. Ad-dunya ni tak boleh turun bawah. Ad-dunyi. Kenapa? Ini adalah kalimah yang tak boleh turun bawah. Mamnu min as-sarfi. Ya. Okey, dia kekal ni mabni. Ad-dunya ni mabni. Ya, mabni. Tak boleh ubah baris. Bukan mamnu min as-sarfi. Mabni. Apa maksud mabni? Dia kekal. Tak boleh ad-dunyu. Tak boleh ad-dunyu. Dia kekal fi dunia. Jadi lepas fi huruf mesti kalimah isim. Ni bukan isim. Ya, cuma dia tak ada turun bawah. Kenapa? Sebab dia mabni. Fi dunia. Lahum, bagi mereka itu. Fi dunia, di dunia ini. Khizyun, kehinaan. Siapa yang hina? Allah. Okey, tengok kalimah ni. Ki, nampak? Lillahi ni. Li ni satu huruf. Wa satu huruf. Li satu huruf. Allahi kalimah yang ketiga. Walillahi, dan bagi Allah itu. Ya, dan milik bagi Allah.
Apa yang milik bagi Allah? Al-Masyriqu, timur, Al-Maghrib dan barat. Jadi kita jadi manusia jangan sombong. Kita menumpang di atas bumi Allah ini. Dihidupkan oleh Allah. Tumpang, tahu tumpang? Jelas tumpang kita diri. Jangan sombong menumpang di bumi Allah. Ya, jangan sombong. Nama pun menumpang di bumi Allah. Maknanya bukan milik kita. Milik siapa? Ni Allah jelaskan. Lillahi. Milik bagi Allah timur dan barat. Nak sombong buat apa? Ya, nak sombong buat apa? Ya, kita menumpang di bumi Allah. Yang punya bumi ini siapa? Allah. Mana tahu ni nampak ni? Lillahi. Milik bagi Allah timur dan barat. Sombong dengan Allah. Okey, ni nampak kita belajar fi tadi. Fis samawati. Ada tanda isim. Mana dia tanda isim? Alif, lam. Ya, alif, lam. Kemudian baris bawah. Kenapa ni baris bawah? Tadi kita ada belajar jamak muannas salim. Jadi alif lam ni adalah jamak muannas salim. Fis samawati, di langit. Langit tu ada berapa? 7 lapisan. Sebab itulah digunakan jamak muannas salim. Okey, kita cuba cari kalau jumpa jamak taksir. Jamak taksir tapi tak ada kalimah huruf jar. Tadi kita belajar kalimah an. Betul kan? Ada tak an tadi? Ada. Cuba tengok an ashabi. An ashabi. Ya, jadi B adalah tanda i isim sebab fi'il tak boleh terima baris bawah. Nah, an ashabi tentang ashabi para penghuni al-jahim neraka jahannam. Boleh juga diterjemahkan an ni terhadap penghuni neraka jahannam. Boleh juga terjemahkan an ini daripada para penghuni, daripada orang-orang yang menghuni neraka jahannam. Okey, tengok lagi yang kita belajar tadi. Ni ada lagi minal ilmi, nampak? Min huruf jar. Alif lam tanda isim. Baris bawah huruf terakhir majrur bil kasrah. Minal il, daripada ilmu itu. Ya, ni minallah tadi kita dah sebut minallah daripada Allah. Ya, min wali. Ya, daripada perlindungan daripada siapa? Perlindungan daripada Allah. Perlindungan daripada Allah. Okey. Lepas kita belajar mubtada khabar kan, nampak ni. Wa ulaika humul khasirun. Ya, kalau kita tak dekat dengan Al-Quran, na'udzubillahi min zalik, jadilah mereka itu orang-orang yang rugi. Jadilah mereka itu orang-orang yang rugi. Ini mubtada, ini khabar, ini hum ni taukid. Ini hum adalah isim dhamir munfasil. Okey, dah banyak kita belajar. Alhamdulillah. Ini ada lagi yang ala. Ya, huruf jar. Al-alamin. Tadi kita belajar jamak muzakkar salim. Ya, tapi ini bolehlah kalau mereka asas terus jamak muzakkar salim pun boleh, tapi sebenarnya dia ada pembahasan yang lebih lanjut. Tapi saya tak sebutlah hari ini. Ya. Okay, saya tak sebut hari ini. Alal alamin, nampak ala huruf jar alif lam tanda selepasnya kalimah isim. Ini tanda jamak ya nun. Okey? Okey, yaumal la tajzi nafsun an. Tadi kita belajar an. Nafsin. Tadi saya kata nafsun. Ya, kalau nafsun tak ada huruf jar. Jadi ini untuk mufrad. Yang anfus tadi jamak dia. Ya, ini mufrad. Anfus tadi jamak dia. An nafsin. Bila ada huruf an, ini harfu jar, nafsin majrur. Ya, ini majrur bil kasrah. Mana tanda isim? Ni tanwin kasrah. Tanwin kasrah dalam bentuk nakirah. Okey.
Ini minha. Ha ni juga majrur tapi dalam bentuk isim domir. Ni nampak lagi. Min zurriyati. Min zurriyati. Nampak ni baris bawah ni. Itu semua tanda majrur kalimah isim. Ila. Tadi kita ada belajar ila kan? Ada tak jumpa tadi kita tulis ila? Ya. Ya. Nampak tadi nampak. Ini ila. Lepas ila mesti kalimah isim. Tengok mana tanda isim ni. Ni Baris baris bawah. bawah. Baris bawah. Kerana fi'il tak boleh terima baris Baris bawah. baris Ila bawah. azabi. Kepada siksaan. Siksaan apa? Anar. Ya. Kepada siksaan neraka. Bil kasrah. Ya. Ini lagi adanya jamak muannas salim. Saya tak nampak tadi perasan. Apa ni? Samarat. Minas Samarat. Rot. Mini huruf jar. Ya, min asalnya min. Dia baris atas Min. bertemu dengan alif hamzah wasal. Alif. As-samarati ni majrur bil kasrah. Kenapa majrur bil kasrah? Sebab jamak muannas salim. Nah, tandakan ya jamak muannas salim. Ya. Okey, seterusnya. Billahi. Tadi kita ada sebut huruf jar bi. Nampak? Billahi. Nampak? Allah ni kalimah isim. Lepas tu majrur bil kasrah. Kenapa majrur bil kasrah? Sebab isim mufrad. Ini kenapa majrur bil kasrah? Jamak muannas salim. Di baris bawah. Jamak muannas salim. Mana tanda jamak dia? Alif ta. Ya, tanda jamak muannas salim alif ta. Ini juga majrur. Ini majrur dengan kasrah. Kenapa majrur bil kasrah? Isim mufrad. Ya, isim mufrad pada mereka. Kepada mereka pun boleh. Fi huruf jar. Isim ni isim. Isim apa? Isim domir. Yang penting kita kenal lepas huruf jar mesti bertemu kalimah isim. Sama ada dia bersambung atau terpisah. Ya, contoh ala. Tadi kita ada jumpa kalimah ala. Ya, ala ini bertemu dengan isim domir. Nampak? Alaina. Ini ni isim. Isim apa? Isim domir. Alaina. Ke ataskah kami. Ke ataskah kami. Yang penting lepas huruf jar mesti kalimah isim. Sama ada dia bertemu isim domir atau dia bertemu isim domir. Okey, seterusnya. Lagi. Ini yang tadi mim ba'di. Jumpa dah banyak tu. Dunia. Ni, okey, kita jumpa lagi jamak muzakkar salim. Ya, minal musyrikin. Ya, minal musyrikin. Ini min huruf jar. Al musyrikin. Ini tanda isim alif lam. Ini tanda dia punya majrur dengan ya. Kenapa dengan ya? Jamak muzakkar salim. Sekali lagi. Ini min huruf jar. Fokus ya, belajar bahasa Arab kena fokus betul-betul. Ya, mudah-mudahan hari ini kita jumpa kalimah ni awak jelas sangat. Ya, insya-Allah tetamu Allah yang dihormati, dimuliakan Allah pada pagi ni, kita jumpa satu tajuk, kita kupas, kita belajar, kita masuk kepada Al-Quran. Sebab guru saya kata bila awak ajar bahasa Arab ujuk Al-Quran. Sebab awak itu nak faham Al-Quran. Kata lepas huruf jar mesti kalimah isim. Min memberi maksud daripada. Ya, nampak? Ni tanda lepasnya mesti jumpa isim alif lam. Alif lam adalah tanda kalimah isim. Itu musyrikin. Ya, dia majrur bil ya. Ya huruf apa? Ya huruf mad. Kenapa dengan ya huruf mad? Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Faham ke tak ni? InsyaAllah. Ke tak?
InsyaAllah. Okey, sekali lagi. Min ini harfu jar. Lepas harfu jar mesti bertemu kalimah isim. Isim. Okey, mana tanda kalimah isim dekat Alif, sini? alif lam. Ya. Okey, musyrikin. Dia punya majrur bil ya. Ya apa ni? Ya harfuman. Jumpa Jaman. dengan ya harfuman. Jamak, muzakkar, Salim. 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 Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Okey, boleh ke? InsyaAllah. InsyaAllah. Ilaina, ila ni huruf jar. Na ni majrur. Ya, dia majrur dengan isim domir. Dia jumpa ila lepas ila Domir. mesti isim kan? Na ni isim. Isim apa? Ya. Isim domir. Isim Bila isim domir. domir Ah, mesti isim domir. sambung. Tidak. Ya, ini dipanggil jar wa majrur dalam bentuk isim domir. Kepada kami, ke atas kami. Boleh. Ya. Ini ila. Lepas ila mesti isim. Ini isim apa? Ini isim gelap. Kira. Kerana apa? Ibrahim ni nama insan. Okey, Ibrahim ni tak boleh Ibrahimi. Kenapa? Sebab dia nama Iman jelas. orang. Nama orang tak boleh tukar. Mamnu minas sarfi. Okey? Okey. Okey, ni min. Nampak lepas min mesti majrur. Rabbi ini isim. Ya. Rabbi baris bawah. Ini tanda Bawah. dia punya majrur dengan baris bawah. Okey, dengan baris bawah. Kenapa majrur dengan baris bawah? Sebab ini isim Tak ada huruf jar. mufrad. Mufrad. Ni tengok ni. Fi. Ya, fi. Ini B huruf jar, tengok sini. Fa in amanu bi misli. B ni huruf jar juga. Misli ni majrur. Ya, majrur bil kasrah. Ya, majrur bil kasrah. Okey, biki. Ni biki, tengok. Ni pun B, ini pun B. Ini misli, ini isim zahir. Ki, huruf jar juga. Ki, ini isim domir. Okey, ini B, lepas B dia jumpa isim zahir. Ini B, dia jumpa isim domir. Domir. Serak suara saya. Okey. Hum. Ya, ni jangan ni. Hum, fi jangan tengok buku, tengok kat sini. Hum mereka. Ni isim domir ni. Ni isim domir munfasil. Fi, ni fi huruf jar. Syiqaqin. Ini isim. Mana tanda isim? Tanwin kas. Tanwin. Ya, tanwin kasrah. Kasrah. Fi syiqaq. Ya, di dalam permusuhan. Mereka di dalam permusuhan. Nampak jelas, nampak lepas huruf jar mesti isim, mesti majrur. Jadi dah jumpa banyak majrur yang berbeza. Okey, ni nampak lagi ni. Fillah, nampak bi huruf jar. Allah kalimah isim, majrur bil kasrah, isim mufrad. Okey, isim mufrad. Okey, saya rasa rasanya cukup jelas kot. Betul kan? So, okey, kita berhenti setakat ni ya. Subhanallah, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus